Pemulihan Dalam Komuniti PDK Kuala Kubu Baru menempatkan anak-anak istimewa daripada pelbagai kategori seperti autisma, cerebral palsy, Down syndrome, masalah pembelajaran dan hyperaktif. PDK ini menerima pelatih seawal umur 4 tahun hingga 35 tahun. Akal dan fikiran mereka tidak seperti anak normal yang lain. Justru, teknik pembelajaran asas dipraktikkan bagi merangsang otak para pelatih di sini. Kelas diadakan setiap hari Isnin hingga Khamis bermula jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran di dalam kelas, anak-anak ini diberi pengalaman berbeza dengan menaiki kereta api ETS, melawat zoo dan pelbagai aktiviti menarik tanpa ditemani ibu bapa. Zawiyah Syaharun selaku pengerusi PDK Kuala Kubu Baru menubuhkan pusat ini bagi membantu ibu bapa yang senasib dengannya. Dia mempunyai seorang anak perempuan istimewa. Ketika itu tidak ada pusat pemulihan, tidak ada apa, dan ketika itu ada satu program daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JIGI Johor untuk menubuhkan pemulihan dalam komuniti di JIGI Johor di bawah Kebajikan Masyarakat Daerah Kota Tinggi, dan saya merupakan salah seorang daripadanya untuk dipanggil untuk membuat program itu bersama seorang sukarelawan daripada Amerika. Itulah saya set up benda tu bersama dengan ahli komuniti di Felda, dan itulah permulaan dia. PDK yang pertama di Johor, iaitu di Bukit Besar, Kulai, di bawah daerah Kota Tinggi. Itulah permulanya. Dan bila saya pindah ke tempat saya sini, Kuala Kubu, dan saya dapati bahawa tak ada lagi PDK, dan saya berpendapat saya boleh hantar anak saya keluar ke private sebab saya bekerja. Tetapi saya fikir pula, apa akan jadi kepada anak-anak yang cacat di daerah Hulu Selangor yang di luar bandar. Jadi saya berkuasa dengan arwah suami saya, kita set up ataupun kita buat PDK di sini di Kuala Kubu. Zawiyah disenangi guru dan ibu bapa, juga pelatih, sehinggakan mereka semua memanggilnya ibu. Bekas guru sekolah rendah ini aktif melibatkan diri dengan kerja kebajikan. Ia bagi memastikan nasib anak-anak seliaannya terbela dan ibu bapa mereka mendapat sokongan berkumpulan dalam menghadapi ujian membesarkan anak istimewa. Balkis Abdul Rahim, anak kedua daripada 3 adik-beradik. Dia dilahirkan sebagai Down syndrome. Suami yang menjadi tulang belakang sentiasa menyokong dan membantu Zawiyah dijemput ilahi ketika anak bongsu mereka baru berusia 5 bulan. Dalam sibuk mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak serta mencari ilmu menguruskan pusat anak-anak istimewa, Zawiyah ternyata mempunyai semangat kental. Dia merasakan ujian mempunyai anak istimewa yang dikirimkan Allah Subhanahu Wa Taala dapat membantu ibu bapa lain dalam menjaga amanah yang Maha Esa ini. Lazimnya, jika tiada urusan lain, Zawiyah ke PDK berjumpa para petugas. Di sini, 5 tenaga pengajar bertanggungjawab memantau pelatih sekitar 20 orang yang menetap di kawasan berhampiran. Sungguh pun mereka tidak menerima bayaran lumayan dengan kerja yang dilakukan. Mereka ikhlas dan menyayangi anak-anak istimewa seperti keluarga sendiri. Siti Hajar Ismail dilantik sebagai ketua guru. Dia sudah hampir 5 tahun menabur bakti mengajar pelatih di sini. Baginya, selagi terdaya, dia akan terus mencurah keringat mengajar anak-anak istimewa yang sudah sebati dengan dirinya. Dari bulan pertama masuk bulan kedua dah makin selesa. Nak tinggal pun rasa macam sayang. Perasaan sayang tu ada sendiri. Dengan budak-budak istimewa ni, dia ada satu
rasa yang tak boleh nak cakap. Dah selama 4 tahun ni macam-macam jenis lah kita jumpa. Dah kena gigit, pernah berak atas tangan pun ya. Itu dah jadi lali lah. Dah tak ada rasa geli, tak ada apa. Sebab dah parent dah hantar kat kita, dah jadi macam tanggungjawab. Apa pun budak tu macam mana pun kita kena terima. Setengah orang, mungkin orang tak lalu nak bawa air liu. Itu saya cakap jujur lah kan. Kebanyakan orang datang nak melawat, tak tahan bau air liu, tak tahan bau hamis diorang. Tapi kami kat sini, alhamdulillah tak ada timbul rasa geli. Sesetengah komuniti kat sini, dia tak boleh terima budak-budak macam ni. Bagi diorang macam perlu ke nak ada pusat untuk orang-orang macam ni. Diorang bukan ada apa pun nak menyumbang pada masyarakat kan. Salah sebenarnya. Diorang ni sebenarnya punca rezeki. Punca rezeki. Siapa pun yang datang bagi sumbangan atau apa-apa kan, punca rezeki. Menjadi rutin pada setiap hari Jumaat, tenaga pengajar mengadakan lawatan dari rumah ke rumah bagi yang tidak hadir di PDK. Melalui aktiviti ini, mereka dapat berkongsi perkembangan anak-anak dan masalah yang dihadapi tidak kira di sekolah maupun di rumah. Balkis betah berkata-kata dan cerdik. Setiap kali kunjungan ke rumah Balkis, pasti tidak kering gusi dengan telatahnya. Membentuk diri Balkis seperti sekarang ini bukan mudah, memerlukan pengetahuan dan pengorbanan besar serta sokongan ahli keluarga. Alhamdulillah, ibu mertua saya, bapa mertua saya ketika itu masih ada, dan dia ada adik ibu ipar saya yang sangat suportif. Dia tidak menyoalkan apa-apa pun. Jadi itu menyebabkan saya ada bersemangat yang saya tidak berseorangan. Dan ketika itu adik ipar saya belajar di Amerika, dan dia membaca buku, banyak buku dia mencari dan menelefon kami di Johor, memberitahu saya apa yang patut saya buat tentang anak yang istimewa. Ketika itu negara kita tidak banyak maklumat-maklumat berkenaan dengan anak-anak cacat ni kan. Jadi situlah adik saya mengajar bahawa menyuruh bawakan Balkis ini keluar, bawakan dia ke nature, bawakan dia kenal alam sekitar walaupun keadaan yang lemah. Selepas 2 bulan tanpa berhenti saya membawa dia keluar, dan lepas 2 bulan tu dia tegak pada. Dia tegak dan dia respon. Kerana anak Down syndrome ni, dia lidah dia besar. Jadi besar. Jadi bila dia lidah besar, dia akan menjelir lidah dia. Saya menyapukan semua madu di muka dia, dah penuh dengan lidah penuh madu, dan dia akan menjelirkan lidah dia. Bila jelir lidah dia, jelir exercise ni, dan satu hari lidah dia termasuk. Dan lidah dia tak keluar. Jadi bila dia tak keluar, dia boleh mengeluarkan perkataan dengan lebih jelas. Sebagai sebuah keluarga, mereka saling melengkapi antara satu sama lain, terutama dalam membantu Balkis. Arbaiyah Abdul Rahim, anak sulung, merasa bangga mendapat seorang ibu yang tabah membesarkan mereka adik-beradik seorang diri di samping sibuk menguruskan kerja kebajikan. Dari kecil, mereka didedahkan dengan anak-anak OKU, membuatkan tiada rasa malu mempunyai ahli keluarga yang lain daripada lain. Saya sebagai anak tengok dia bila ayah saya meninggal umur saya 13 tahun, dan daripada situ dia start jaga adik kami 3 beradik ni seorang-seorang diri kan, dengan kerja, balik kerja sambung lagi dengan NGO dia. And I think dia memang dia punya passion, dia punya kecekalan tu membesarkan kita orang 3 orang, dan especially membesarkan Balkis ni memang, kalau tanya saya sendiri, saya tak mampu nak tiru, saya tak mampu nak replicate apa yang ibu boleh buat. Saya tak ada kesabaran macam dia. Paling saya respect lah mak saya ni, even dia bukan sahaja dalam bidang NGO dia successful, dia boleh bina NGO dia, bawa adik saya, bawa dengan anak-anak orang lain sekali, budak-budak istimewa yang lain sekali kat daerah Hulu Selangor ni, sama-sama naik kan. Dalam dia punya kerjaya sendiri pun, dia punya main role dia sebagai cikgu pun masih lagi boleh sukses. Memang saya daripada kecil memang ikut ibu almost ke everywhere lah. Dia pergi bagi ceramah ke, dia pergi kursus ke mana-mana, memang kami ikut. Keikhlasan dia tu menjaga anak istimewa. Jadi kami punya perjalanan pun tak susah lah.
senang, walaupun dalam keadaan yang sederhana je kan, tak mewah, biasa-biasa je, tapi kita tak rasa susah. Dia thinking forward, sebab dia ibu sendiri ada anak istimewa, jadi dia memikirkan kebajikan anak dia, tapi pada masa yang sama sebenarnya dia membantu kebajikan anak orang lain juga. Yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan beroleh nikmat yang tidak terungkap. Ibu bapa, keluarga, guru dan masyarakat sekeliling memain peranan penting bagi memastikan anak-anak ini mendapat peluang seperti insan lain. Kita tak perlu disajuk, kita tak perlu pangkat, tidak perlu didendangkan di luar. Kita adalah orang yang buat kerja kerana Allah, kerana anak, dan kita bersyukur bahawa Allah bagi kita anak itu untuk kita bantu, untuk kita dapat semangat ni. Dan kita ingat bahawa Allah pilih kita kerana Allah tahu kita siapa. Daripada sakti, daripada kata Allah tak adil. Sebab kalau Allah adil, kenapa Allah nak bagi anak saya macam ni? Betul juga kan? Kalau Allah tu adil, kenapa nak bagi anak saya yang cacat? Kenapa anak saya tak ada akal macam orang lain? Tapi sama saya selalu menasihatkan ibu bapa yang anak parent, saya kata gini, Allah itu sayang, Allah itu adil, Allah itu sayang bersemua, tapi Allah simpan akal anak kita tu di syurga. Allah simpan akal anak syurga, maka bila anak itu meninggal, dia akan pergi jumpa Allah. Dia jumpa Allah, aku nak akal kembali. Dan Allah bagi akal kat dia. Lepas tu anak kita masuk syurga, dan dia bila dah masuk dalam syurga, dia tak akan nak keluar. Tak kira anak tu orang bukan Islam ataupun Islam, dia akan masuk ke syurga. Sebab Allah itu maha adil. Pusat pemulihan dalam komuniti PDK terletak di Kuala Kubu Baru. Ia menyatu padukan ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa dalam satu bumbung. Melihat pelbagai masalah, karakter dan tingkah laku membuatkan ibu bapa sering berkongsi ilmu yang ada sesama sendiri dan tenaga pengajar di sini. Sebelum tertubuhnya PDK KKB, Saripah Bakar mula berkenalan dengan Zawiyah melalui Balkis yang ketika itu Zawiyah adalah penaungnya. Sehingga kini mereka bergerak aktif membantu ibu bapa lain agar kuat dalam membesarkan anak-anak istimewa. Saripah Bakar antara ibu dianugerah Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan anak syurga. Ketika berumur 6 bulan, doktor mengesahkan Nadia Amira Nazli Muhammad Khalid mempunyai penyakit cerebral palsy. Nadia, lebih mesra dipanggil Alung, perlu diberi perhatian lebih dalam menguruskan diri. Sejak diperkenalkan kepada Zawiyah, Saripah dan suami Nazli Muhammad Khalid mula menerima keadaan Alung setelah melihat lebih ramai ibu bapa berjuang membesarkan anak OKU. Sungguh pun sibuk menguruskan Alung, Saripah mempunyai kerjaya sendiri. Dia antara ahli Majlis Daerah Hulu Selangor giat mengangkat hal-hal golongan OKU. Seperti ibu lain yang melahirkan anak OKU, dia sentiasa mencari maklumat baru dalam membantu ibu bapa dan anak-anak OKU lain agar berjaya dalam hidup. Semangatnya sentiasa membara dan dia bersyukur ramai memberi sokongan, terutama keluarga. Kehadiran Alung penyebab dirinya menjadi wanita yang dapat berbakti kepada masyarakat tanpa mengira balasan. Allah dah takdirkan, sebenarnya itulah perjalanan kami kan. Permulaan anak sulung kami adalah anak yang diharapkan sebagai anak yang semua orang mendoakan nak dapat anak yang sihat sempurna, serba sempurna. Tapi tidak bagi kami lah. Kira nak terima hakikat tu memang bukan satu perkara yang mudah lah. Bertahun-tahun jugalah. Umpama terima tapi nak redha tu masih lagi mempersoalkan kenapa kami yang diterima, kami yang diberi anak
anak macam ni sebab bukan senang. Ketika Anu masih kecil bukan senang nak menjaga dia dalam keadaan yang sangat fragile macam tu. Keluar masuk hospital memang satu perkara biasa. Dalam keadaan saya yang baru nak memulakan kerjaya, saya sendiri berperang dengan diri saya sendiri. Sebab saya nak kejar, saya pergi kerjaya. Saya ada cita-cita saya sendiri, tapi umpama ketika itulah saya beranggapan anak ini menjadi satu macam penghalang ketika itu. Saya menyerulah kepada ibu bapa. Saya tahu ibu bapa yang ada anak-anak OKU ni sangat struggle. Kita berada dalam kasut yang sama, tapi saiz kita tak sama. Kita berada di jalan yang sama, tapi liku-liku perjalanan kita tak sama. Percayalah, apa yang kita lalui itu adalah salah satu perkara yang mengajar kita, menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, kehidupan kita lebih indah untuk kita capai. Kita tak tahu apa yang kita nak dapat di masa-masa akan datang, tak di dunia, di akhirat nanti. Anak-anak syurga hidup dalam dunia sendiri. Namun, mereka juga mempunyai hati dan perasaan. Ujian dalam membesarkan anak-anak OKU memerlukan pengorbanan besar. Namun, ganjaran pasti menanti buat ahli keluarga yang sabar. Selain pendidikan di dalam kelas seperti di PDK KKB, terapi renang antara rawatan digunakan kebanyakan ibu bapa anak-anak autism. Kanak-kanak yang mempunyai masalah kelainan upaya, sukan renang mampu membuatkan mereka lebih fokus dan berani. Melihat kepada kebaikan renang dalam membantu golongan istimewa, terutama pengidap autisma, Hamlatul Hawari Azizan mula mencari ilmu berkaitan renang bagi pelajar berkeperluan khas. Hawari Sport Center HSC ditubuhkan Hamlatul pada tahun 2013. Namun ketika itu, dia hanya mengajar orang normal. Apabila ada ibu bapa yang meminta mengajar anak istimewa mereka, Hamlatul mengambil keputusan menimba ilmu ke 4 negara iaitu Britain, Australia, New Zealand dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan cara terbaik untuk mengajar anak-anak OKU. Ilmu yang didapati memberi kelebihan buat dirinya dalam membantu golongan ini. Pada awal kelas, pelajarnya terdiri daripada OKU buta, pekak dan bisu. Hamlatul sering disapa sebagai Coach Am, dibantu 4 jurulatih yang mempunyai pengetahuan luas dalam ilmu renang. Bagi anak-anak OKU, setiap sesi berlangsung selama setengah jam. Bagi jurulatih renang, bukan masa renang untuk mengukur tahap kejayaan anak-anak. Sebaliknya, kekerapan mereka berlatih dan mempraktikkan segala teknik yang diajar amat diutamakan. Setiap pelajar dibantu seorang tenaga pengajar. Bagi anak-anak istimewa, tanggapan pertama mereka terhadap guru renang penting kerana boleh membuatkan mereka minat untuk berenang. Marisa Rania Muhammad Raki gemar bermain dengan air tak kala mereka bercuti bersama keluarga. Hal ini membuatkan ibunya khawatir akan keselamatan diri anaknya jika berlaku perkara tidak diingini. Kadang-kadang kita anak ni kita terlepas pandang kan. Kita akan pergi tempat yang ada taman tema, kita akan pergi tempat main air kan. So bila dengan autism ni kita takut kita terlepas pandang sebab dia ada adik lagi kan. Terlepas pandang dia tak nampak, tiba-tiba dia dah masuk air takut lemas. Dia koordinasi tangan lah, dia tak boleh nak buat dua benda satu masa kan. Jadi bila berenang ni dia boleh koordinasi badan dia. Maksudnya dia gerakkan tangan dengan kaki sekali, bahagian atas dengan bawah. So otak dia pun jadi fokus lah. Alhamdulillah speech pun sekarang pun dah makin banyak. Lepas tu dia punya pegangan grip pencil pun daripada dulu kan tak boleh nak pegang genggaman macam ni kan. Jadi dah genggaman tripod. Terapi air ni ataupun terapi renang ni one-to-one center mengajar tu. Lepas tu kita kena ada coach yang bagus lah. Alhamdulillah kat sini memang banyaklah membantu. Hawari Sport Center beroperasi di kolam renang dalam kawasan kondominium terletak di Setiawangsa, Kuala Lumpur.
Sejak awal lagi, dia mendapat sokongan penuh daripada pihak pengurusan kondominium ini memandangkan ia dapat memberi kebaikan kepada penduduk yang ingin belajar berenang. Ketika beliau datang berjumpa saya, dia kata ingin mengadakan kelas swimming untuk membantu penduduk-penduduk sini belajar berenang. Kemudian cadangan seterusnya dia ingin melanjutkan pelajaran dia ke US semua untuk membantu golongan-golongan autism. Dari situ kami berharap sangat dia dapat membantu orang-orang autism serta penduduk ni belajar berenang. Pada pendapat saya, kelas ni yang diadakan amat bagus. Dia membantu budak-budak autism untuk mengontrol masalah-masalah yang mereka hadapi seperti anger management diorang. Dan juga saya nampak benda ni telah melahirkan banyak perenang-perenang yang baguslah. Hamlatul menganggap membantu anak-anak autism adalah fardu kifayah, membuatkan dia sanggup menghabiskan ribuan ringgit bagi menambah pengetahuan dalam sukan renang buat insan istimewa ini. Umar Syam Muzni Syam mula menunjukkan ciri-ciri gejala autism ketika berusia 2 tahun. Dia mempunyai masalah tidur dan mempunyai tenaga berlebihan membuatkan ibu bapanya risau. Mereka mencari pelbagai alternatif dan berjumpa ramai terapis. Kelas berenang banyak memberi perubahan positif selain tenaga pengajar bijak mengendalikan emosi dan kerenah Umar ketika menghadiri kelas berenang. Bila dia datang berenang tu dia tenang, dia happy, dia pun macam enjoy berenang. Tapi dari research saya buat research kan, memang berenang ni boleh tolong dengan speech. Sebab bila dia belajar breathing, bila dia belajar bernafas tu dia akan menolong dengan percakapan. Jadi lepas dia swimming tu dia start boleh cakap lebih banyak bunyi-bunyi lah. Dari dulu dia buat je, bertahun-tahun dia cakap je. Jadi sekarang ni dia dah mula cakap sentences lah. Jadi saya percaya berenang tu dah menolong dengan dia punya percakapan lah. Ilmu berenang penting bukan hanya dapat meningkatkan perkembangan anak-anak, malah menghindari daripada situasi lemas. Kebanyakan kanak-kanak autism gemarkan air dan apabila bercuti bersama keluarga di laut, risiko mereka lemas adalah tinggi jika tidak menumpukan sepenuh perhatian. Kita memperkenalkan satu ujian yang dipanggil ujian di laut. Okey, kenapa saya buat ujian di laut ni? Okey, berdasarkan pengalaman juga, individu autism ni apabila dia dah berjaya menguasai ilmu survival, okey, agak sukar sebenarnya mereka nak maintain, nak konsisten dalam dia punya teknik renangan dia. Jadi kita cuba uji mereka di laut sebab biasalah kadang-kadang kita parents akan travel ke pulau, okey. So kita akan berhadapan dengan kawasan open water seperti tasik, laut dan sebagainya lah. So dekat sini inilah cabaran yang sebenar sebab different environment. Dekat swimming pool dia tahu ada tangga, ada shower. So lepas swim dia akan naik. Tapi di open water ini cabaran dia. Macam mana dia nak face dia punya anxiety dia, especially di kawasan yang berombak, air laut masin, lepas tu air yang sejuk. Saya cuba bawa, so kita buat latihan di sini. Alhamdulillah dua-dua berjaya. Okey. Masa itu saya bawa Zarif dan Sinat untuk berenang, dan tahun seterusnya kita bawa pula 8 orang masa tu. Okey. So daripada 8 orang ni 4 orang berenang pada jarak 1 km dan 2 km. Seterusnya 500 meter. Okey. So dekat sini kita dah mula nampak pelajar-pelajar yang kita ajar dah mula membuahkan hasil. Pelajar autisma mempunyai tenaga luar biasa berbanding kanak-kanak normal. Hamlatul sentiasa mengingatkan anak buahnya untuk peka terhadap tindakan luar jangka yang bakal terjadi. Tidak kira latar belakang pelajar, mereka sentiasa memastikan anak-anak ini dapat menjalani kehidupan seperti rakan sebaya yang normal.
Setiawangsa Kuala Lumpur, Hamlatul atau Coach Am mencurahkan segala ilmu yang ada dan sentiasa bertukar pendapat bagi meningkatkan kualiti dalam membantu anak-anak syurga di bawah seliaan mereka. Sungguh pun tenaga mereka dibayar, namun bukan semua individu mampu melakukannya. Apa yang mereka berikan melebihi apa yang mereka perolehi. Muhammad Arif Murdani mula menyertai HSC pada tahun 2018. Pelajarnya berumur sekitar 4 hingga 20 tahun. Dia menjadikan Hamlatul sebagai mentor dalam menggunakan kepakaran yang ada bagi membantu golongan memerlukan. Benda yang buatkan saya nak teruskan mengajar budak autism ni sebab saya minat. Sebab saya jenis yang suka observe orang dan saya walaupun mengajar budak autism ni memang bagi setengah orang memang satu bebanan yang kecil banding dengan mengajar budak normal. Tapi kita kena biasakan diri dengan budak autism. Lama kelamaan kita boleh handle diorang. Sebab sebab budak autism ni ada lebih 1,000 perangai. So contohnya kalau saya mengajar budak autism yang mild dengan severe ni, memang pendedar dia amat lain. Kalau mild ni saya boleh nak bercakap, berkomunikasi dengan dia, bagi arahan dekat dia. Yang mana severe pula tu saya kena lebihkan pergerakan dengan dia berbanding berkomunikasi supaya diorang boleh ikut apa yang saya nak ajar, saya ajar. Rishadini Rashiqah Razmi mempunyai ijazah sarjana dalam bidang sains sukan. Dia turut menyertai pelbagai pertandingan renang ketika menuntut di universiti. Minat terhadap aktiviti air ini membuatkan dia melebarkan sayap membantu anak-anak istimewa untuk belajar berenang. Sejak menjadi tenaga HSC pada tahun 2013 sehingga kini, pelbagai pengalaman ditempuhi terutama mengendalikan anak-anak berkeperluan khas. Itu menjadi nilai tambah dalam dirinya untuk menjadi jurulatih renang serba boleh. Okey, dengan student autism, diorang kita kena banyak follow diorang main kalau kata, tapi kena dalam masa yang sama kita tak boleh nak follow sangat, kita kena firm jugalah. Tengah dia kadang-kadang dia ajak kita menyanyi. So kita menyanyi sekali. So saya balik rumah tu kadang-kadang saya akan buka YouTube cari lagu budak-budak, lagu burung kakak tua ke apa. Itu lagu yang saya ingat lah. Pengalaman yang tak boleh lupa. Pernah ada orang buang air besar dalam kolam pun ada. Muntah tu standard lah kadang-kadang. Dia punya nervous tu, bila dia macam nervous sangat, so dia orang mengeluarkan benda-benda yang tak sepatutnya. Macam-macam lah. Bila saya tengok dia orang dah boleh pergi, contoh sebelum ni dia orang tak nak masuk kolam, so bila dia orang dah dapat boleh lebih jauh ataupun macam boleh kita bawa pergi laut, dia orang boleh swim laut, tak ada masalah. So kita seronok lah, kita dapat tengok dia orang daripada zero to hero, orang cakap. Saban hari tenaga pengajar berhadapan kerana anak-anak menangis, mengamuk, tidak mahu belajar dan sebagainya. Setiap hari adalah pembelajaran baru buat Hamlatul dan pastinya memberi momen indah dalam hidup untuk terus menjadi tenaga pengajar yang terbaik kepada anak-anak autism. Saya ada mengajar satu student, nama dia Irdina. Selama 5 bulan, setiap kali saya datang dia akan menangis. Dia akan menangis, merengek sepanjang 30 minit sesi tu. So selama 5 bulan, setiap minggu, seminggu 2 kali saya ingat sesi di masa tu. Itulah yang saya akan hadapi. Tapi bagi saya, benda tu sedikit pun tidak memberi gangguan kepada saya. Sebab matlamat utama saya adalah untuk mengajar Irdina ni macam mana nak survive. Sebab Irdina ni dia suka mandi di kolam. Masuk bulan yang ke-6, Irdina mula berhenti menangis. Saya pun terkejut dan Irdina mula pegang tangan saya untuk bawa saya ke pool. Maksudnya dia ajak saya untuk saya ajar dia.
So daripada situ saya dah mula rasa macam okey, dia dah mula faham rutin dia berenang. Saya ajar macam biasa sampai satu tahap Idina ni dah boleh survive. Okey, saya lepaskan dia daripada bridge di swimming pool tu pada jarak pada ketinggian lebih kurang 2 meter. Saya lepaskan dia and dia boleh swim sampai ke tebing kolam. Idina ni nak tarik pintu petak ais pun dia tak mampu sebelum dia start kelas. So bayangkan macam mana hampir setahun saya ajar dia, dia dah boleh gunakan tenaga dia untuk swim to the wall. Setiap terapi pasti memerlukan kos tinggi bergantung kepada sesi. Bagi ibu bapa yang kurang berkemampuan, Hamlatul membuka pintu luas buat mereka mendapatkan hikmat nasihat daripadanya. Pelbagai bantuan daripada badan kerajaan dan bukan kerajaan memberi penajaan penuh terhadap terapi renang. Jiwanya yang lebih kepada membantu anak-anak istimewa membuatkan dia cuba yang terbaik selagi terdaya. Perubahan ketara dikongsikan ibu bapa menunjukkan terapi renang banyak membantu meningkatkan keupayaan diri. Masa tu saya rasa Coach Am saja yang boleh bersabar dengan dia. Kalau semua nak tahu, anak-anak istimewa ni kalau kelas pertama, kedua renang dia tak macam yang you all rakam hari ni. Memang kena tendang, kena cakar, menjerit. Jadi perubahan tu sangat banyak. Jadi dia kena belajar untuk fokus dengan arahan. Anak saya dulu dia tak boleh bercakap, bukan nak kata swimming boleh buat dia bercakap, tapi bila kita usahakan dia terpaksa fokus dalam air. Ada sekali tu dia terpaksa cakap help dalam air sebab dia tak boleh berenang. Jadi terkeluar. Jadi dari situ kita guide lah, maknanya kita lebih banyakkan terapi-terapi lain juga. Hamlatul ataupun kita panggil Coach Am sangat bersabar dan saya rasa dia berusaha untuk dapatkan, bukan mengajar renang saja-saja, dengan dia punya sijil, dengan dia pun cuba dapat pengalaman dengan saya rasa duit sendiri untuk keluar negara, all these classes. Kemudian sekarang ni ramai beberapa juga dalam pasukan dia, yang mana dengan pasukan sekarang boleh latih dengan lebih ramai lagi, manfaat untuk anak-anak lah. Ali ni dia mula diagnose autism ni pada umur kecil, umur 1 tahun 8 bulan masa tu. So kita diagnose awal, yelah sebab masa tu saya pun bekerja sebagai pegawai perubatan, jadi ada awareness lah dekat situ. Yang mula tu kita nak hantar tu sebab kami pergi bercuti, biasalah kan macam keluarga pergi bercuti kan, pergi ke hotel dan sebagainya, dan dia suka main air. So mulanya tu kita pakaikan baju yang ada pelampung sebab dia suka masuk adult tu. Jadi lama-kelamaan tu dia dah bertambah besar, dah tak boleh lah nak pakai budak pun. Saya kata lama mana tak ada caranya, terpaksa lah hantar kelas swimming. Untuk parents yang ada anak autism tu kita kena rajin berkongsi pengalaman sesama parents yang lain. Lepas tu tengok apa dia options ataupun perkhidmatan yang available untuk kanak-kanak yang ada autism ni di Malaysia. Memang limited, tetapi kita kena rajin lah. Walaupun kecil bantuan yang diberikan, kita tidak tahu sebesar mana ia dapat memberi manfaat buat penerima. Mereka ikhlas dalam menggalas harapan ibu bapa pelajar. Hawari dan warga kerjanya mempunyai jiwa murni dalam membantu golongan OKU untuk menghadiri kelas renang. Ketabahan dan kesabaran mereka dalam mengendali anak-anak istimewa amat dihargai ibu bapa. Dalam air, kita ada cara untuk pegang mereka. Kita tak boleh sembrono pegang sebab mereka ada sensory issue. Okey. Misalnya ada setengah individual with autism ni dia tak suka pakai goggle. Dia tak suka pakai swimming cap, and ada yang tak suka disentuh secara directly. So yang ni kita kena aware, membina satu hubungan dengan individu autism ni, keserasian tu sangat penting. Okey, trust pun kena ada. Bila ada trust, ada keserasian, insya-Allah apa benda kita buat dengan mereka ni akan kekal. Saya seronok sebenarnya dengan bidang kerja saya ni, walaupun saya ada background dalam safety, operational safety, tapi jiwa saya lebih kepada kanak-kanak autism. Okey, saya enjoy dengan diorang. Bagi saya tak ada
masalah sangatlah bagi saya. Mereka ni dalam dunia mereka, so kita masuk dunia mereka, kita akan enjoy. Jangan rasa stres, and buat sesuatu kerja tu niat kerana membantu komuniti. Kru Wira yang tak didendang seterusnya mendekati pusat jagaan kanak-kanak terletak di Kajang, Selangor. Nuha Kids Care Center ditubuhkan pada tahun 2015 oleh Nurul Sherina Musa bagi membantu anak-anak tipikal dan istimewa. Nuha diambil daripada perkataan Arab bermaksud bijak yang menggambarkan kebijaksanaan pelajar menjalani kehidupan mereka. Di pusat penjagaan ini terdapat 2 sesi pembelajaran iaitu pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang sehingga 5 petang. Dengan pengalaman sebagai terapi, cara kerja dan sentiasa meningkatkan pengetahuan sedia ada, pengasas Nuha Kids ini menyediakan pelbagai aktiviti bagi meningkatkan keupayaan diri pelajar. Di sini, mereka menerima anak-anak kelainan upaya yang mempunyai masalah seperti autisma, Down syndrome, ADHD, disleksia dan sebagainya. Setiap pelajar mengikuti aktiviti dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 5 orang pelajar. Kanak-kanak istimewa memerlukan perhatian lebih. Sebagai guru intervensi, mereka perlu mempunyai sifat sabar dan kasih sayang untuk melayan anak-anak syurga ini. Mula-mula buat saya nak sangat bantu masa saya praktikal pediatrik. Saya di hospital HKL. Okey, masa tu memang lihatlah ibu ayah ni tak ada tempat nak hantar anak-anak ni. Diorang macam bila kita tengok anak tu nampak improvement semudah as to get the child eye contact. I remember the first moment anak itu dia boleh cakap dengan saya. Masa tu dekat saya bekerja sebagai seorang OT masa tu. The first word yang anak ni for setahun ni kita cakap dengan anak ni tak ada respon, tak ada eye contact. Dia sebut satu je. Book. Teacher, book. I cried, I sujud, I peluk anak tu. You say book to me today. So, memang it's a moment bagi orang lain tak nampak. Alah, cakap book je kot. Oh, dia lain. Emosi dia tak sama sebab kebanyakan anak-anak yang kami terima adalah anak-anak yang quite severe, anak-anak yang memang flapping masih tak settle, emotion tak stabil lagi dan as easy as to get their eye contact itu boleh buatkan seorang guru, seorang terapis menangis lah. Taman Puncak Saujana Kajang, Selangor. Nurul Sherina Musa, pengasas Nuha Kids Care Center, mempunyai ijazah sarjana muda pemulihan cara kerja. Minat menjalankan terapi dan rasa kasih sayang mendalam terhadap kanak-kanak membuatkan diri sering mengikuti kursus, mendekati pelbagai masalah kanak-kanak dan mencuba pelbagai kaedah bagi membantu pelajarnya. Ilmu yang ada dikongsi bersama stafnya. Setiap mereka mempunyai harapan tinggi walau bagaimana keadaan pelajar ketika mendaftar masuk ke pusat jagaan ini. Berkat usaha dan kepercayaan ibu bapa, Sherina sudah mempunyai 2 pusat penjagaan Nuha Kids terletak di Kajang, Selangor dan Ampang, Kuala Lumpur. Messy Play Therapy antara aktiviti yang dapat meningkatkan deria sentuhan anak-anak. Stimulasi terhadap semua deria diberi penekanan utama di pusat jagaan ini. Persekitaran yang kondusif, berwarna-warni
dan selamat dapat menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah setiap hari. Sherina menganggap pelajarnya seperti anak-anak sendiri yang perlu diberi kasih sayang dan perhatian sepenuhnya. Orang anak ni kami ada visual card tau. Ada gambar, setiap hari kita akan cerita. Hari ini Aisyah ke sekolah tau. Hari ini hari-hari dan anak ni menangis for 7 months. Dan hari 7 bulan tu dia memang nangis, datang sekolah dia nangis, daripada 3 jam nangis berkurangan kepada 2 jam. Berkurangan kepada 1 jam. Berkurangan kepada 30 minit. Kami buat hari-hari kaedah bercerita dengan anak ini, storytelling, therapy in storytelling. Ada gambar, anak itu tengok, dia tunjukkan gambar kepada teacher. Anak tak bercakap, menangis. Ya Allah, Aisyah boleh bercakap ini cikgu. Rumah je. And it really macam cikgu pun boleh sujud syukurlah masa itu. Sebab apa? Anak itu daripada dia menangis dan tantrum, ada connection dengan kita. You understand now that I am telling you something. Sekolah best. Dia tunjuk gambar kawan. So she wants friend. Dan dia tunjuk gambar nak balik. Kita faham tak? Oh, Aisyah nak balik. Dia tunjuk pula satu lagi gambar. Balik 12 suku. Kita banyak interaksi guna gambar di sini. Banyak sangat kad visual di sini. Di mana-mana di Nuha anda akan jumpa kad visual. Sebab anak-anak berkebutuhan khas kadang-kadang auditori, mereka tak banyak menggunakan auditori. Mereka banyak menggunakan deria mata mereka. That's why kaedah bercerita, kaedah visual banyak kami adaptasikan insya-Allah. Di Nuha Kids Care Center terdapat bilik di mana pelajar bebas bermain bersama guru-guru dengan pelbagai peralatan yang disediakan. Aktiviti memanjat, melompat mahupun berlari antara cara meningkatkan stimulasi anak-anak di samping menguatkan otak mereka. Bukan mudah untuk melayan kerenah mereka. Sungguh pun hanya 3 jam bagi setiap kelas, namun memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, itu tidak menjadi bebanan buat tenaga pengajar untuk terus membantu anak-anak ini. Anak-anak istimewa ni dia lambat sikit, jadi kita lebih kepada rutin lah. Untuk rutin baru dia faham salah satu konsep rutin tu lah. Jadi pagi waktu diorang datang, diorang akan buat attendance dulu, diorang akan kenal muka diorang school macam tu. Lepas diorang buat attendance, kita ajar dia rutin keep botol, keep snack box dan buku. Dia ada 3 station lah. Lepas tu dia dah, kalau dia lepas 3 station tu, nanti kita akan pada toilet train diorang akan mudah lah. Sebab itu benda basic dulu. Kita ajar benda basic dulu, next yang susah lagi akan mudah lah. Kita pergi kerja Nuha ni, tahu dia special need. Oh, rupanya dia speech delay tu sebab dia tak mahir lagi konsep-konsep asas. Dia tak boleh nak duduk lama untuk buat ketugasan. Jadi kita tinggal lama dengan Nuha ni sebab kita dapat belajar banyak-banyak dengan pengalaman Puan Nurul kan. Setiap pelajar diajar untuk berdikari. Mereka belajar mengambil bekal makanan, mencuci tangan dan makan dengan sendiri. Sungguh pun nampak mudah, namun itu antara perkara yang bukan semua anak-anak istimewa mampu lakukan dengan betul. Sherina sering mengingatkan ibu bapa agar mengikut kaedah pembelajaran Nuha Kids di kediaman masing-masing. Ibu bapa perlu membuat peraturan agar anak-anak dapat menerima arahan dengan mudah, seterusnya mempercepatkan proses pembelajaran anak-anak. Farihatul Ummah Muslih baru setahun bekerja di sini. Dia mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan istimewa. Dia sememangnya suka kanak-kanak dan tugasnya sebagai tenaga pengajar berkeperluan khas menambahkan lagi minat membantu anak-anak ini. Setiap student dia ada keistimewaan dia masing-masing. Ada yang behavior dia tangan suka memukul, ada behavior dia tak nak duduk diam. Tapi yang dia okey lah. Itulah sebab
kita kena tahu jugalah dia punya apa masalah dia, apa dia punya keupayaan dia dan ketidakupayaan dia tu sendirilah. Student ni kita tengok dia comel kan, kadang-kadang walaupun kita geram tapi dia sebenarnya dia comel. Kita akan rasa seronok dengan dia walaupun dia receh, tapi sebenarnya penat tu kita tak rasa sebab kita tengok muka student tu kan, orang kata muka anak-anak syurga. So kita tengok muka dia, kita akan tenang sebenarnya, bukan leceh lah. Saya sendiri banyak belajar daripada Puan cara untuk handle student dengan betul. Hanisah Subuh, antara terapis cara kerja yang bertugas di Nuha Kids Care Center. Dia telah bekerja kira-kira 2 tahun di sini. Tugasnya merangkumi membantu memulihkan anggota yang lemah supaya dapat berfungsi dengan baik, sungguh pun memakan masa lama. Hanisah membantu pelajar sekitar umur 2 hingga 10 tahun. Setiap sesi yang dikendalikan mengambil masa 1 jam membuat urutan, latihan dan pelbagai aktiviti bagi meningkatkan stimulasi anak-anak istimewa. Melihat perkembangan daripada pelajar hanya terbaring, tidak boleh bergerak, tidak boleh bercakap dan sebagainya, dia berpuas hati dapat membantu ramai kanak-kanak istimewa yang ada perubahan dari masa ke semasa. Saya dengan saya sebagai occupational therapist, saya buat sesi individu. Sesi one-to-one lah dengan student autism, student ADHD, student Down syndrome, berbagai kes lah. Banyak teknik yang Puan Nurul Sherina ajar lah. Dekat sini yang baru lah. Banyak macam BUQ, banyak approach baru lah. Macam perkataan-perkataan yang baru digunakan untuk anak-anak faham kan. Perkataan yang simple. Macam aktiviti dia perlu ikut dulu, aktiviti faham arahan kan. Sini banyak teknik guna kan. Kita melalui teknik-teknik tu kita faham macam mana dia nak buat sesuaikan diri kita, nak uruskan anak situ kan. Kepuasan tu bila nampak ada perubahan walaupun sedikit kan. Kita nampaklah ada improvement daripada anak tu. Di Malaysia terdapat pelbagai terapi disediakan bagi ibu bapa membuat pilihan terbaik buat anak-anak mereka. Sherina turut membantu ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan bantuan. Terdapat beberapa agensi kerajaan menyediakan dana khas bagi membantu ibu bapa menghantar anak istimewa mereka untuk menjalani terapi. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan, Sherina dan tenaga pengajar turut membuat kelas secara dalam talian. Ianya berbeza dengan pelajar normal lain di mana untuk mendapatkan tumpuan anak-anak istimewa sangat sukar. Sherina turut menyediakan bantuan pembelajaran yang boleh dilakukan ibu bapa bersama anak-anak mereka di rumah. Macam hari itu PKP kan, memang banyak sangat student bila datang balik memang ada banyak regress. Tapi satu benda yang saya lihat, bila semasa sepanjang PKP kami buat kelas online dan sebagainya, bila parents committed, anak tu datang kembali, Alhamdulillah. Jadi saya nak katakan sini sebenarnya antara wira-wira yang tak didendang juga adalah ibu ayah itu sendiri. Ibu ayah kalau benar-benar bekerjasama dengan guru dan terapis, Alhamdulillah kami akan nampak itu adalah salah satu kerjasama di mana dapat bantu lagi perkembangan anak itu sendiri. Hirdawati Isa mula menghantar anak ke sini pada tahun 2019. Apabila doktor mengesahkan anaknya mengidap Attention Deficit Hyperactive Disorder atau perilaku impulsif, hyperaktif dan sukar untuk menumpukan perhatian dalam jangka masa panjang, dia mencuba pelbagai terapi untuk anaknya. Muhammad Iman Haris Muhammad Izzuan, anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Hirdawati berpuas hati dengan layanan Sherina dan tenaga pengajar lain dalam membantu perkembangan diri anaknya. Dia pelik. Kenapa dia tak bercakap? Anak saya tak bercakap. Dia cuma bersuara tapi dia tak ada perkataan. Even mama pun dia tak boleh sebut. Dan saya tahu dia just bubbling mama-mama yang saya tahu itu bukan panggil saya lah. Tapi bila dah hantar ke sini, memang masih tak boleh bercakap. Tetapi dia dah boleh memberi respon kepada saya. Maksudnya kalau kita panggil
panggil tu, sometimes dia panggil Iman, sometimes dia datanglah, dia faham. Daripada kita zero sampai kita pun rasa kita pun dah jadi macam terapi juga. Kita buat persediaan tu, buat dekat rumah pun kita buat benda yang sama macam dekat Nuha ni. Bila ada orientasi, kita datang, kita tengok apa dia buat, kita cuba buat dekat rumah. Dan sebenarnya bila rutin kita buat, Iman tu dia makin lama dia makin faham. Macam dia faham arahan. Walaupun arahan tu simple, yang satu arahan, tapi bagi saya puas hatilah sebab dia dah mula respon, dia dah mula nak main dengan kawan. Cuma yang part bercakap tu mungkin belum tibalah, saya masih menunggu. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan syurga buat anak-anak istimewa ini. Menjaga mereka seumur hidup memerlukan kesabaran tinggi dan usaha agar anak-anak ini dapat meningkatkan keupayaan diri. Bagi petugas di PDK Kuala Kubu Baru, warga kerja Hawari Sport Center, petugas di Nuha Kids Care Center serta ahli keluarga yang mempunyai anak istimewa, kalian adalah wira di hati anak-anak syurga ini.